Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, kumpulan kami akan membentangkan tajuk berkenaan dengan istihsan. Jadi, sekarang saya akan memperkenalkan ahli kumpulan kami, iaitu yang pertama saya, Masyitah binti Rosli, nombor matrik 2022909971. Seterusnya, Nurul Syahadah binti Muhammad. Yang ketiga iaitu Nur Asyiki binti Abu Syahran, dan yang keempat Nur Fazlina binti Anwar, dan yang terakhir sekali iaitu Nurul Ain Sasabila binti Zulkifli. Berikut merupakan isi kandungan yang kami akan bentangkan sebentar lagi. Okey, sekarang kita masuk kepada bahagian pengenalan. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan istihsan ni? Okey, istihsan dari segi bahasa iaitu berasal daripada perkataan bahasa Arab, iaitu kata terbitan kepada al-hus yang bermaksud baik. Manakala dari segi istilah pula, istihsan ni mengandungi pelbagai definisi yang telah diberikan oleh para ulama terhadap maksud istihsan ni. Antaranya, menurut Al-Halwani Al-Hanafi, istihsan ini adalah meninggalkan qiyas kerana satu dalil yang lebih kuat darinya daripada Al-Quran atau As-Sunnah ataupun Ijma'. Manakala menurut Imam Al-Saraqi Al-Hanafi, beliau mendefinisikan istihsan ini sebagai meninggalkan qiyas dan mengambil hukum yang lebih ringan dan lebih memudahkan orang ramai serta mengambil keringanan, kemudahan dan keluasan. Okey, secara mudahnya istihsan ini dapat diklasifikasikan sebagai meninggalkan hukum yang sukar dan mengambil hukum yang mudah atas sebab maslahah, dan ia merupakan salah satu daripada kaedah usul agama Islam. Seterusnya, terdapat 3 mazhab yang berhujah tentang istihsan ini, iaitu bagi mazhab Hanafi, mereka menyokong istihsan ini iaitu dia ada dalil Quran dan Sunnah. Manakala Maliki juga turut menyokong istihsan ini, dan berbeza pula bagi mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i menentang istihsan ini kerana ia bukan sebahagian daripada Quran dan hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Nama diberi Nurul Syuhada binti Muhammad. Nombor pelajar 202755269. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis ihtisan. Ihtisan terbahagi kepada 2 jenis. Yang pertama, mengecualikan masalah tertentu dalam bentuk hukum atau kaedah yang umum. Yang kedua, memilih di antara 2 pendapat yang tepat dan benar. Untuk pengetahuan semua, ihtisan yang pertama ini mengandungi 6 bahagian. Yang pertama, ihtisan dengan Al-Quran, Sunnah, Ijma', Uruf, Darurah dan Maslahah. Okey, pada slide saya pada hari ini, saya akan membentangkan mengenai jenis ihtisan dengan Al-Quran dan jenis ihtisan dengan Sunnah. Okey, kita tahu, kita dah sedia maklum bahawa dalil-dalil Al-Quran adalah dalil yang tidak boleh kita nafikan dan sangkalkan tentang kesahihan dan kebenarannya. Sebelum saya menghuraikan lebih lanjut mengenai ihtisan dengan Al-Quran, saya ingin memberitahu bahawa ihtisan itu adalah penukaran hukum yang umum kepada hukum yang khusus, iaitu pengecualian. Okey. Ihtisan dengan Al-Quran ini kita dapat buktikan dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11. Surah An-Nisa ini berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Faridatan minallah, innallaha kana aliman hakimah. Surah An-Nisa ayat 11. Surah ini menceritakan mengenai pensyariatan wasiat. Okey. Pada hukum asalnya, pensyariatan wasiat ini tidak harus.
Selepas itu ditukarkan kepada hukum yang khusus, yakni hukum pengecualian. Dibolehkan ayat ini menjelaskan mengenai wasiat lah, pemberian harta warisan kepada ahli waris dibolehkan, tetapi selepas diselesaikan hutang dan wasiat. Okey. Tujuan penggunaan ihtisan ini dalam perkara wasiat ini adalah untuk memberi peluang dan galakan kepada setiap individu, insan dan manusia di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini untuk membuat dan melaksanakan amal kebaikan di saat genting. Apa itu genting? Iaitu saat diambang kematian. Kemudian saya akan menerangkan mengenai ihtisan dengan sunnah. Okey, apa itu ihtisan dengan sunnah? Ihtisan dengan sunnah ini adalah hadis yang mengandungi hukum syarak, hukum nas, syarak lain yang berbentuk umum. Sebagai contoh, hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis ini berbunyi, "Iza nasiya fa'akala wa syariba falyutimma shaumahu fa innama yat'amahu Allahu wa saqahu." Rawahu Abu Hurairah. Hadis ini menjelaskan Rasulullah SAW menerangkan dengan jelasnya bahawa makan dan minum secara tidak sengaja tidak terbatalnya puasa. Sebabkan tidak sengaja tu terlupa. Dan seperti mana hadis ini menyebutlah, terlupa. Dan kita boleh Rasulullah menyuruh golongan yang mengalami keadaan seperti ini untuk meneruskan puasanya kembali. Okey, untuk pengetahuan semua, hukum asalnya makan, minum, hukum asal ni makan, minum bersetubuh di dalam bulan puasa, sama ada secara sengaja ataupun tidak sengaja, puasa akan terbatal. Okey, selepas itu hukum yang umum ni bertukar kepada hukum yang ihtisan, hukum iaitu hukum pengecualian, hukum yang khusus. Maka makan dan minum secara tidak sengaja, yang ini terlupa, maka puasa sah dan tidak batal, dan kita boleh juga meneruskan puasa itu semula seperti biasa. Hal ini adalah kerana tujuan penggunaan ihtisan dalam makan dan minum dalam bulan puasa secara tidak sengaja ini, yang pertama, untuk menghindari dan menjauhi daripada kesusahan. Yang kedua, kita tahu bahawa sifat lupa tu adalah sifat semula jadi manusia dan kerap berlaku di dalam kalangan manusia. Dan kesan daripada sifat lupa itu akan menyukarkan hidup kita serta membatalkan puasa kita. Sesungguhnya perkara yang menyukarkan dan menyusahkan ditolak dalam syariat Islam. Dan kita tahu bahawa Islam itu senang dan mudah untuk kita pelajari dan mendalaminya, tetapi dengan menggunakan kaedah dan cara yang betul. Terima kasih. Nama saya Nur Ashikin binti Abu Syahran. Nombor metrik 2022752897. Jadi kita teruskan dengan ihtisan dengan ijma'. Okey, pengertian ijma' adalah suatu persetujuan fuqaha tentang hukum sesuatu perkara yang wujud selepas kewafatan Rasulullah. Semasa zaman Rasulullah tiada lagi ijma' kerana sebarang permasalahan akan dirujuk kepada Rasulullah. Jadi ijma' ini timbul selepas kewafatan Rasulullah. Dari segi sejarah dalam pembinaan hukum yang berkaitan dengan ijma' ni, ijma' adalah berbentuk ijma' sukuti yang berlaku apabila sesuatu generasi baru yang tak mengetahui hukum yang berkaitan dengan perkara yang baru wujud pada zaman tersebut. So, jadi pandangan fuqaha tentang sesuatu hukum yang berkaitan ni kira pandangan persepakatan fuqaha lah tentang suatu hukum yang berkaitan dengan situasi pada zaman sekarang dipanggil ijma'. Okey, perkara yang kita boleh tengok berdasarkan kebanyakan kes yang dikategorikan kepada ijma' berdasarkan hujah, di mana jika kita lihat bahawa fuqaha zaman dahulu ni dia tak ada masalah perselisihan pendapat terhadap sesuatu hukum, kerana menjadikan ijma' ni untuk menentukan sesuatu hukum untuk dipakai kepada generasi yang akan datang. Okey, kita boleh lihat contoh jual beli secara menempah. Okey, mengikut kaedah umum,
apabila seseorang menempah barangan seperti barangan tukangan yang dipanggil istisnai ni, seperti kerusi ke meja ke atau sebagainya, dia akan hukum umum dia adalah tidak harus dalam jual beli tersebut, sebab barang semasa mereka melakukan akad tu, barang tu masih tak ada lagi. Tetapi dia bertukar menjadi suatu keharusan yang berkaitan dengan jual beli secara menempah ni, walaupun barang tu tak ada semasa akad dilakukan. Okey, perkara ni kita boleh lihat bila tak ada seorang pun di kalangan mujtahid ataupun ulama yang melarang ataupun menolak amalan jual beli secara menempah tersebut. Okey. Hal ini dia menunjukkan persepakatan para mujtahid tentang keharusan dalam situasi jual beli secara menempah tu lah. Okay. Persepakatan ijma' ni diambil sebagai keperluan masyarakat dan menolak sebarang kemudaratan bagi masyarakat jika perbuatan jual beli ni jual beli secara menempah ni disekat. Okay. Seterusnya kita pergi kepada ihtisan dengan uruf. Okey, pengertian uruf ni dari segi bahasa adalah kebaikan ataupun yang baik. Dari segi istilah pula, uruf ni adalah adat yang mengandungi maksud berbilang ataupun adanya pengulangan. Okey, kita lihat menurut Mustafa Ahmad Az-Zarqa, dia mengatakan uruf ni adalah tabiat masyarakat dalam perkataan dan juga perbuatan. Manakala menurut Wahbah Zuhaili, dia memberi definisi uruf ni sebagai sesuatu yang menjadi kebiasaan ataupun adat masyarakat yang membawa mereka berkelakuan ataupun melafazkan kata-kata yang mereka mengetahui sesama mereka tanpa membayangkan maksud yang lain. Okey, berdasarkan definisi uruf yang kita kumpul ni, kita boleh simpulkan bahawa uruf ni adalah perkataan ataupun perbuatan yang menjadi adat yang dapat kita fahami, yang dapat difahami oleh masyarakat tanpa dia fikirkan maksud yang lain. Okey, sebenarnya perkataan uruf ni ada tulis dalam Al-Quran yang bermaksud ma'ruf, iaitu kebaikan ataupun berbuat baik. Seperti dalam ayat Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 199, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, khuzil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'rid 'anil jahilin, yang bermaksud jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Okey. Uruf ni kita boleh bahagikan kepada dua, iaitu uruf lafzi yang juga dikenali sebagai uruf qauli dan juga uruf amali yang juga boleh dipanggil sebagai uruf fi'li. Okey, kita pergi kepada uruf yang pertama, iaitu uruf lafzi ataupun uruf qauli. Uruf lafzi ni adalah adat masyarakat dalam menggunakan percakapan ataupun lafaz-lafaz kata-kata tertentu yang maksud dia boleh difahami oleh masyarakat sekeliling. Okey, contohnya masyarakat Arab ni dia guna perkataan lahmun untuk daging sapi je. Sebenarnya kalau dekat Malaysia ni, kalau dekat negara lain lah, tapi dekat Malaysia ni, kita tengok dekat Malaysia ni, kalau cakap kita nak beli daging, orang akan fikir daging lembu, daging unta, daging kerbau. Tapi dekat Arab dia akan fikir, kalau daging ni dia akan fikir daging lembu saja. Okey, kita boleh tengok dengan kisah seorang pembeli dalam kalangan masyarakat Arab ni. Dia nak beli daging, lepas tu dia cakap dekat penjual tu dia nak daging, dan penjual tu terus bagi daging sapi, dia tanpa memikirkan, dia tanya pun nak daging apa, macam tu. Okey, kita teruskan dengan uruf yang kedua, iaitu uruf amali ataupun uruf fi'li. Uruf amali ni adalah tabiat masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan. Sebagai contoh, tabiat masyarakat yang kita boleh tengok dalam jual beli lah. Bila mereka nak beli sesuatu barang, mereka ambil barang tu dan terus bayar tanpa ada akad yang jelas. Okey, pembeli dengan dalam masa yang sama, pembeli dengan penjual ni rela dan reda lah dengan perbuatan tersebut. So dia menjadi satu keharusan lah. Okey, sekian, itu sahaja dari saya. Saya serahkan kepada pembentang seterusnya.
Seterusnya, istisam bil darurah. Istisam bil darurah berlaku pada masalah atau kesulitan yang sebelum ini berbeza atau berlainan hukum umumnya pada masalah yang seumpamanya kerana telah wujud atau adanya keadaan darurat. Sebagai contoh, bagi istisam bil darurah, kita boleh lihat atau perhatikan di sektor perubatan. Melihat aurat atau memandang aurat orang lain dengan sengaja adalah haram. Aurat perlu dijaga dengan sebaiknya daripada dilihat atau diperhatikan oleh orang lain. Walau apa jua keadaan sekalipun, kita perlu memelihara dan menjaga pandangan daripada melihat aurat orang lain. Berbeza pula bagi doktor yang sedang bekerja atau ingin merawat pesakit di hospital. Adalah dibenarkan atau dibolehkan untuk melihat aurat pesakit. Dalam situasi ini adalah wajar atau berkeperluan doktor untuk melihat aurat pesakit. Doktor dibolehkan atau dibenarkan untuk melihat aurat pesakit bagi menangani atau mengatasi bahaya yang terdapat pada pesakit tersebut. Mana mungkin doktor boleh merawat pesakit dengan baik sekiranya tidak melihat aurat tersebut. Dibolehkan untuk melihatnya yang pada asalnya dilarang atau ditegah adalah disebabkan keadaan atau kejadian darurat yang berlaku. Kebolehan untuk melihat aurat pesakit adalah ditetapkan dengan cara persetujuan dan dibuktikan dengan keperluan. Seterusnya, istisna dengan keadaan darurat maksudnya adalah keadaan darurat yang menjadikan seorang mujtahid meninggalkan qiyas untuk menghilangkan kemudaratan. Contoh yang lain bagi istisna bil darurah adalah membersihkan perigi atau kolam yang mempunyai najis di dalamnya. Jika mengikut kaedah umum atau qiyas, perigi tidak akan bersih walaupun kita telah membersihkan dengan membuang air separuh atau kesemuanya. Perigi atau kolam tersebut tidak akan bersih walaupun kita telah membuang separuh air di dalamnya kerana baki air masih terdapat di dalam perigi tersebut. Sekiranya kita telah membersihkan perigi dengan membuang kesemua air, sama saja seperti kita telah membuang separuh atau setengah air, tidak akan sama sekali dapat menukar atau menjadikan perigi itu bersih. Hal ini kerana terdapat air yang baru keluar dari mata air perigi tersebut. Perigi tersebut juga tidak akan bersih kerana najis telah melekat di dasar atau dinding-dinding perigi tersebut. Kerana ini akan menyukarkan atau menyulitkan masyarakat apabila perigi menjadi punca atau sumber bagi mereka untuk mendapatkan atau menggunakan air tersebut. Situasi atau permasalahan yang berlaku membolehkan masyarakat untuk menggunakan air itu disebabkan keperluan atau darurat. Selain itu, contoh yang lain bagi istisna bil darurah adalah memaafkan percikan air dan sedikit ketidakadilan dalam urusan perniagaan atau jual beli kerana tidak dapat dielakkan kerana terpaksa dan untuk mengelakkan aib orang. Seterusnya, istisna bil maslahah. Istisna yang bergantung padanya maslahah. Sebagai contoh, kita boleh lihat atau perhatikan di sektor perkilangan. Permasalahan berkaitan tanggungjawab pekerja yang bekerja di kilang tersebut sekiranya mereka membuat kerosakan produk yang dibuatnya. Kaedah umum menyatakan bahawa buruh atau pekerja tidak perlu bertanggungjawab atas kerosakan hasil kilang yang mereka hasilkan atau lakukan kerana mereka hanya sebagai buruh atau pekerja yang telah menerima upah atas kerja yang mereka lakukan, kecuali atas sebab kelalaian mereka melakukan dengan sengaja untuk merosakkan produk tersebut. Menurut ulama Hanafiyah, dengan menggunakan istihsan menyatakan atau menerangkan bahawa pekerja atau buruh bertanggungjawab atas kerosakan produk yang telah mereka lakukan sama ada sengaja atau tidak sengaja. Hal ini adalah demi kemaslahatan dalam memelihara harta atau barangan orang lain daripada sikap tidak bertanggungjawab para pekerja dan sukar atau susah mempercayai para pekerja atau buruh dalam masalah tentang atau berkaitan dengan keselamatan produk. Seterusnya, istisna bil maslahah telah mengecualikan ketentuan lain yang berlaku untuk umum dan yang memenuhi prinsip kepentingan. Contoh yang lain di mana seseorang yang secara peribadi tidak mampu dianggap tidak mampu dalam segala urusan atau tidak mampu sendirian, maka perbuatan hukum berupa wasiat batal kerana mengabaikan kepentingan hartanya. Akan tetapi demi kepentingan, wasiat itu tetap dianggap sah dengan memperhatikan undang-undang yang mengatur sahnya wasiat pada saat kematian. Kepada perbincangan yang seterusnya, iaitu memilih kias kafi berbanding dengan kias icali. Okey, apa itu kias kafi? Apa itu kias
jali. Okey. Kias khafi adalah kias yang tersembunyi dan juga kesannya tak terlintas di fikiran. Manakala kias jali adalah kias yang jelas dan juga kesannya terlintas di fikiran, mudah untuk difikirkan dan tidak tersembunyi. Okey. Jadi para mujtahid telah berbincang dan juga mereka memilih untuk semestinya mereka memilih untuk memilih pendapat yang lebih kuat dan meninggalkan pendapat yang tidak kuat. Jadi pendapat yang lebih kuat di sini adalah kias khafi dan pendapat yang tidak kuat adalah pendapat kias jali. Jadi mereka memilih kias khafi berbanding dengan kias jali. Okey. Kita pergi kepada istihsan bersandarkan kias khafi pula selepas ini. Okey. Kita pergi kepada seterusnya iaitu istihsan berdasarkan kias khafi. Okey, di sini kita membahaskan tentang isu penetapan bekas air minuman yang dijilat ataupun yang diminum oleh burung buas seperti helang ataupun gagak. Okey. Ulama telah mengkiaskan air bekas minuman ini kepada binatang buas yang hukumnya tidak bersih. Dengan menggunakan persamaan dagingnya sama-sama haram untuk dimakan. Namun tetapi burung helang yang buas ini telah dikiaskan kepada air bekas yang diminum oleh burung biasa seperti burung-burung yang kita sering nampak pada hari-hari biasa. Bekas minuman mereka adalah tidak najis sama sekali. Okey. Air bekas minuman burung biasa adalah bersih kerana air yang diminum oleh burung biasa itu adalah bersih kerana mereka minum menggunakan paruh. Okey, di mana air itu tidak bersentuhan dengan air liur burung tersebut. Jadi di sini berdasarkan kias kafi, bekas air yang diminum oleh burung adalah suci dan tidak kotor kerana burung minum melalui paruhnya yang juga merupakan tulang kering dan tidak kotor. Dan akhir sekali kita pergi kepada kesimpulan kepada tajuk yang kita telah bincangkan pada hari ini, iaitu kesimpulannya istihsan digunakan untuk mendapatkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan, ataupun dengan kata lain digunakan untuk menemukan kemaslahatan yang lebih kuat dan juga menolak kemudaratan yang lebih sedikit. Maksudnya kemudaratan tu kita dapat tolak dengan seboleh-bolehnya lah. Kalau kita boleh tolak kemudaratan tu, tolak. Jika tidak, kurangkan kemudaratan itu. Okey. Sehingga dan juga istihsan ni boleh dikatakan digunakan sebagai sumber dan juga metod hukum Islam. Istihsan juga merupakan salah satu cara ijtihad yang diperselisihkan oleh para ulama. Meskipun pada dasarnya semua ulama menggunakan istihsan ini secara praktikal. Ada beberapa macam istihsan yang dapat dilihat dari beberapa segi, dari segi dalil yang ditinggalkan dan dalil yang dijadikan gantinya, maupun dari segi sandaran ataupun dasar yang diikuti beralih daripada kias. Itu sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.